Assalamualaikum, kami kumpulan 2 dari pengajian polisi ingin membentangkan tugasan kami berkaitan isu pengabaian warga emas di Malaysia. Saya Nur Afifah bersama 4 ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Siti Nur Azira, Nur Jannah, Nur Ashikin dan Nur Hanis. Masalah sosial adalah kejadian yang sukar untuk dihindari daripada terus berlaku dalam kalangan masyarakat setempat. Masalah yang wujud bukan sahaja meliputi permasalahan kemasyarakatan, namun ia juga telah mencakup masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat yang berkaitan dengan abnormal isu yang berlaku dalam kehidupan mereka. Telah sedia maklum bahawa kes pengabaian warga emas ini semakin mendapat tempat di kalangan mereka itu sendiri. Namun keprihatinan terhadap isu itu masih dalam tahap yang lemah akibat konsep lepas tangan. Keadaan seperti ini menyebabkan pengabaian warga emas itu menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Warga emas adalah golongan yang perlu dijaga, namun mereka semakin hari diabaikan terutama oleh anak mereka sendiri. Jadi, terdapat banyak masalah yang wujud akibat pengabaian mereka sehinggakan mengganggu kehidupan mereka sendiri serta orang sekeliling. Jadi, terdapat punca masalah ini berlaku serta kesan yang wujud akibat pengabaian tersebut. Oleh itu, pelbagai langkah yang boleh dilakukan oleh semua pihak bagi mengatasi isu ini dari terus berleluasa. Antara punca berlakunya pengabaian warga emas ialah sikap mementingkan diri sendiri. Segelintir anak lebih fokus kepada kerjaya berbanding ibu bapa sehingga melupakan tanggungjawab mereka untuk menjaga kedua orang tua. Komitmen mereka diberikan sepenuhnya terhadap kerja bagi mengejar pangkat dan gelaran. Contohnya, jarang meluangkan masa bersama-sama. Oleh itu, ibu bapa tidak menaruh harapan yang tinggi pada anak-anak dan lebih suka untuk tinggal di rumah orang tua ataupun pondok. Mereka berasa selesa dengan layanan yang diberikan di pusat jagaan tersebut. Selain itu, tekanan dan hasutan daripada pasangan hidup yang tidak ingin menjaga orang tua menyebabkan pengabaian warga emas berlaku. Seterusnya, pengabaian tanggungjawab semasa muda. Masa diabaikan dari segi nafkah, pelajaran, didera dan tidak diberi kasih sayang yang secukupnya. Hal ini menyebabkan ahli keluarga yang didera seringkali dihantui sejarah silam. Ia mula menyimpan perasaan benci dan dendam terhadap orang tua masing-masing. Akhir sekali, tiadanya perkhususan Akta Warga Emas. Di Malaysia, undang-undang yang diperuntukkan adalah di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1944 Akta 521. Hal ini menyebabkan kes warga emas masih tidak mendapat perhatian kerana tiada perkhususan akta yang diwartakan. Contohnya, warga emas pernah ditipu oleh sindiket ataupun ahli keluarga, dijadikan orang gaji dan bekerja pada usia yang lewat. Bagi mendapatkan rezeki, mereka perlu bekerja untuk menampung keperluan perubatan bagi yang mengalami penyakit kronik. Akta yang khusus mampu mewujudkan masyarakat yang menyantuni orang tua dan semua pihak perlulah memainkan peranan dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jannah binti Muhammad Idris, memegang nombor S63460. Jadi untuk kesan pengabaian warga emas yang pertama adalah kita katakan mengalami tekanan emosi, di mana mereka ataupun warga emas yang memang mengalami sakit kronik terutamanya seperti kanser, GERD dan sebagainya, mereka akan lagi rasa tersisih kerana diabaikan oleh anak mereka dan juga mereka tiada penjagaan rapi. Jadi mereka hanya mengharapkan anak-anak untuk menguruskan kehidupan seharian mereka, tapi disebabkan tiada ahli keluarga atau saudara mara untuk membantu mereka, ini menyebabkan mereka menjurus kepada kemurungan sehingga membawa kepada bunuh diri. Yang kedua, kita boleh katakan mengancam kesihatan dan juga keselamatan warga emas. Ini di mana kita kata warga emas ni mereka lebih suka untuk berdikari hidup seorang dirilah daripada menyusahkan anak-anak, sebab mereka tahu apabila seorang diri tidak membebankan kehidupan anak-anak, tapi disebabkan kemerosotan kesihatan mental dan fizikal mereka menyebabkan mereka lagi terdedah dengan bahaya, sebab mereka
tiada penjagaan rapi daripada saudara terdekat atau kita katakan anak mereka sendiri. Sebab bila terdedah ini menjurus kepada ancaman jenayah lah, seperti rompakan, penculikan dan juga kemalangan lah. Dan ketiga adalah bebanan kos operasi pusat-pusat jagaan. Kita sedia maklum apabila permintaan kemudahan meningkat oleh pusat jagaan tersebut, maka kerajaan terpaksa ataupun perlu menyediakan sumber wang dana yang banyak untuk menampung belanjawan dalam rumah kebajikan atau pusat jagaan tersebut. Selain itu, ia juga menambah beban kerajaan untuk mencari dana dari NGO. Padahal ianya memang sepatutnya banyak tu, tapi disebabkan tak cukup, mereka terpaksa mencari sumber lain dan juga memberi beban kepada pusat jagaan tersebut sebab mereka terpaksa untuk mencari orang kata persumbangan lain, dermawan lain untuk menampung belanjawan mereka kehidupan seharian ni untuk warga emas ni, supaya dapat dijalankan atau beroperasi pusat jagaan itu untuk tempoh jangka masa yang lama. Dan juga kita boleh katakan yang terakhir adalah penempatan warga emas di rumah kebajikan semakin tambah sebab anak-anak mereka ni melepaskan tanggungjawab mereka dengan menghantar ibu bapa mereka ke rumah pusat jagaan tersebut sebab mereka menganggap dengan melepaskan jagaan ibu bapa mereka ke pusat jagaan, jadi ianya sepenuhnya menjadi satu tanggungjawab kepada pusat jagaan itu sendiri untuk menguruskan kehidupan ibu bapa mereka atau warga emas lah. Jadi ianya malah menjadi lebih buruk lagi apabila anak-anak mereka tidak menanyakan khabar langsung tentang orang kata update pasal ibu bapa mereka, dan juga lagi teruk apabila mereka menganggap ibu bapa mereka telah meninggal dunia ataupun tiada lagi. Langkah pertama ialah ibu bapa memainkan peranan penting terhadap anak-anak dengan memberi didikan agama sejak kecil lagi berkaitan menghormati ibu bapa. Pendedahan dari awal itu dapat membantu mereka memupuk nilai hubungan baik dengan ibu bapa, malah menghargai mereka kerana mereka yang melahirkan dan memberi kasih sayang tanpa batasan, dan sekaligus dapat mengelakkan anak-anak dari berenggan dengan ibu bapa kerana banyak masa bersama mereka. Contohnya, ibu bapa memberitahu tentang adab dengan ibu bapa dan dikaitkan dengan kisah-kisah Nabi. Justru itu, anak-anak yang mempunyai pengetahuan tentang asas agama akan bertindak berpandukan agama dan mereka akan ada rasa tanggungjawab untuk menjaga ibu bapa mereka. Selain itu, anak-anak perlu diberi pendidikan moral di sekolah di mana diajar oleh para guru. Langkah ini dapat memupuk dan mengajar para pelajar untuk mempunyai kesedaran dan disemak dalam akal fikiran mereka tentang kewajipan mereka untuk menjaga ibu bapa, terutama kaum lelaki, kerana mereka bertanggungjawab terhadap ibu bapa mereka sehingga mati. Keadaan ini sedikit sebanyak membantu mengurangkan bilangan warga emas yang ditinggalkan di rumah kebajikan orang tua oleh anak-anak mereka kerana ibu bapa dianggap satu beban bagi mereka. Seterusnya, masyarakat itu sendiri tidak boleh bersikap prejudis terhadap warga emas yang diabaikan. Mereka ini perlu mengambil cakna dan mengambil berat dengan menghulurkan bantuan dari terutamanya dari aspek sokongan, kerana mereka berasa tersisih apabila anak-anak telah membuang atau mengabaikan mereka yang dianggap tidak berguna dan tidak diperlukan kerana telah tua dan uzur. Masyarakat itu sendiri perlu mengubah sikap ketidakbertanggungjawaban terhadap ahli keluarga mereka agar dapat mewujudkan suasana keluarga bahagia. Akhir sekali, pihak kerajaan juga perlu menyediakan satu sistem pendaftaran penjaga dengan merekod semua data warga emas di setiap rumah kebajikan. Dengan ini, kita akan tahu siapa yang bertanggungjawab menjaga kelompok komuniti tersebut. Malah segala bentuk dana dan sumbangan juga dapat disalurkan dengan mudah tanpa rasa keraguan kerana pusat kebajikan warga emas didaftarkan dan memang sistem penjagaan mereka menjamin kehidupan warga emas di situ, bukannya diabaikan. Ini kerana banyak berlaku kes di mana banyak sumbangan disalurkan dalam segala bentuk seperti wang ringgit, barangan keperluan harian seperti pakaian dan makanan, namun bukan untuk warga emas.
tetapi penjaga itu sendiri mengaut segala sumbangan untuk kepentingan mereka sendiri, bukannya untuk kebajikan warga emas di situ. Oleh itu, langkah kerajaan ini dapat mengurangkan masalah pengabaian warga emas dari terus berleluasa. Kesimpulannya, isu pengabaian warga emas di negara kita tidak heran lagi masih berada di tahap yang rendah sehingga tindakan anak-anak sedemikian tidak dapat diterima oleh masyarakat, malah sangat memalukan dan dikesali. Kita sedia maklum bahawa terdapat banyak pusat kebajikan orang tua di negara kita, namun ia bukan bermakna dan merupakan kaedah yang terbaik untuk menyelesaikan isu pengabaian warga emas oleh ahli keluarga tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana institusi kekeluargaan perlu dipertahankan dengan baik agar menjamin kesejahteraan hidup. Dalam arti kata lain, semua pihak perlu memainkan peranan penting, terutama anak itu sendiri, untuk memastikan warga emas iaitu ibu bapa mereka sendiri tidak berada dalam golongan tersebut. Keadaan ini dapat memastikan kemaslahatan kehidupan masyarakat negara itu sendiri tanpa isu pengabaian warga emas dari terus berleluasa sehingga merosakkan konsep keluarga bahagia dan rumahku syurgaku. Semoga dengan usaha dan ambil cara tentang isu ini mampu membendung masalah ini dari terus berleluasa dalam kehidupan masyarakat setempat di negara kita.